Okey, kita sambung kepada jawapan yang tadi. Tadi cikgu sudah tunjuk macam mana nak kira tempoh bayar balik untuk pelaburan A. Sekarang anda perlu kira juga untuk pelaburan B. Kan kita ada dua alternatif A dan B. In order to pilih mana satu, you have to list out each one. So sekarang kita list out untuk pelaburan B pula. So tadi cikgu kata untuk mengguna KBB, kita kena tentukan aliran tunai masuk dia dan kumpulkan, jumlahkan dia sehingga kita dapat balik jumlah every year sehingga we get back our modal. So, cara dia sama. Inilah kolom dia. You have to list out tahun, ATB, aliran tunai masuk. Okay, aliran tunai masuk yang bersih terkumpul, add up. Dan ini end of the year, how much lagi you perlu untuk get back your modal. Okay, this column. So, ini kosong tahun, ini lawang yang you akan laburkan untuk pelaburan B. If you choose this pelaburan B, 200,000. Then, end of first year, ini semua diberi dalam soalan, you cuma kumpulkan. Okay, end of first year, you dapat income 50,000. Okay, so you sudah kumpul end of first year 50,000. So you want to get back your modal 200,000. So end of first year you sudah ada 50,000. Arti dia end of first year you perlu lagi 150,000 sahaja. Okay, ini tolaknya. You get this. So you need another 150,000 to get back your 200,000. So teruskan lagi, selagi tak dapat balik, you have to go on. Okay, so terus lagi tahun kedua, end of tahun kedua, you will get another income 50,000. Okay, so ada orang tunai masuk yang terkumpul, first year 50,000, second year 50,000. So end of second year, you sudah ada 100,000. So 100,000. My purpose is to get back my 200,000 my cost. So you now end of second year you sudah ada 100,000. Arti dia you need another 100,000 lagi. Okay, untuk mendapat balik modal anda. So this one minus terkumpul, you will know how much you still need the money. Okay. Okay, so end of third year you get another 50,000 lagi. So terkumpul end of second year sudah ada 100,000 kan? So you add 50,000, so end of third year, akhir tahun 3, you sudah ada 150,000. So my purpose is I want to get back my 200,000. So means that end of third year, my 200,000 minus I already aliran tunai yang mungkin saya akan dapat end of third year. So this one minus this one. So mean end of third year, I still need another 50,000. Then I will get back my 200,000. Okay, so third, we go on. Selagi tak dapat, we go on. Selagi we cannot get back our modal, we go on. So tahun keempat, we get another 50,000. So end of third year sudah ada 150,000 kan? So kita campur 50,000, so accumulate sudah terkumpul, end of tahun keempat sudah ada 200,000. Okay, mean end of fourth year you already get back your 200,000 your modal. So kosong. That mean you tak perlu lagi end of fourth year sudah dapat balik your modal. So you tak perlu lagi pergi tahun 5. Okay, end of fourth year sudah you get back your money already. So you draw a line. Okay, nampak jelas lah. Draw a line. Tetapi as I say, kalau soalan ada terus bagi di tahun ke-5, ke-6, you go on sahajalah. Jangan berhenti dekat sini saja. Okay, supaya jawapan anda lebih lengkap, walaupun you sudah dapat balik modal, you just go on. Okay, just go on, terkumpul berapa, tetapi sini you letak dash. Kerana you no need the money to get, you already taking back your money. So, letak dash saja. So, as I said, jangan lupa kena tulis dengan ayat. You know, pada tahun keempat dia sudah dapat balik the money. So, you kena tulis dengan ayat. Tempoh bayar balik pelaburan B ialah 4 tahun.
Kalau you nak lebih ada masa, boleh tulis dengan lebih panjang kerana pada akhir tahun keempat, syarikat sudah boleh dapat balik atau dapat semula kos modal dia. Okay. So, as I say, ada cara lain kalau aliran tunai bersih dia, every year the same. Kalau macam ni ada shortcut. Okay, you just use this formula. Pelaburan asal, the money you labur, bahagi dengan aliran tunai setahun. Every year sama kan, 50,000. So, you bahagi, you akan dapat 4 tahun. No need to do all this, straight away you get the answer just like that. Okay, 4 tahun. So once you sudah senaraikan A dan B, you show macam mana nak dapat tempoh bayar balik. So again, jangan lupa kena bagi kesimpulan. Okay, soalan kata minta you bagi nasihat kan, so you kena tulis ayat ni. Nasihat anda. Okay, nasihat syarikat patut memilih pelaburan B. Okay, melabur pada B kerana B memberi tempoh bayar balik yang lebih pendek. Okay. Yang ini ialah soalan yang lebih senang. As I say, aliran tunai dia adalah sama setiap tahun. Tetapi dalam keadaan yang sebenar, tak mungkin kan every year you get the same one. Okay? Kalau you sewa pun 2 tahun, 3 tahun, you will increase the sewa. So, ini soalan yang mudah. Dalam keadaan soalan akan bagi lebih susah di mana aliran tunai dia tak sama every year. So, that's why cikgu sediakan contoh soalan 2 pula. Okay, contoh soalan 2, dia susah sikit kerana aliran tunai dia adalah berbeza. Okay, ini ialah tentang satu syarikat, dia ingin membuat membeli aset tetap. So, dia kena, aset tetap ialah modal. So, dia kena buat perancangan belanjawan modal. So, kaedah, as I said, in the exam, you tak boleh pilih, you have to follow the soalan. Jadi, kaedah di sini, dia minta kita guna kaedah tempoh bayar balik. Okay, so this company now, dia ada 2 alternatif yang dia boleh pilih. Okay, dia planning dalam masa 5 tahun yang akan datang, dia nak beli mesin. Okay. So, dia ada 2 alternatif yang boleh pilih, mesin X dan Y. So, this is the money they need to pay if you want to buy. X 30,000, Y 40,000. So, soalan juga akan bagi aliran tunai. Dia minta income bersih. Okay. So, tahun pertama, if you beli mesin X, dia akan memberi kita aliran tunai masuk yang bersih 7,000, for Y 6,000. Okay, untuk tahun kedua, X 9,000, Y 8,000. So, and you go on. Dia akan dapati tiap-tiap tahun income dia tak sama. Okay, so now we have to solve the problem, membuat keputusan mesin mana yang syarikat tu patut pilih menggunakan kaedah KBB. So again, cikgu kata kaedah KBB kita kena jumlahkan semua aliran tunai bersih kita. Jumlahkan sehingga we get back our cost modal. So, to answer this soalan, you kena buat kolom seperti ini. So, inilah contoh jawapannya. You buat untuk mesin X dulu. Okay, cost modal dia ialah 30,000. So, you buat kolom to add up the aliran tunai. So that dia sama dengan the cost modal. You want to see how many years you take, you have to go, you have to take back your 30,000. So tahun kosong ialah the modal you melabur. Then pada akhir tahun pertama, after 1 year, you will get the income for X. You get the income 7,000. So end of first year, you sudah kumpul the money 7,000. So means pada akhir tahun 1, you perlu lagi 23,000 because I want to get back my 30,000, but now I only can get back 7,000. Means end of first year I still need another 23,000 to capai 30,000. Okay, so we go on. Tahun kedua, your income 9,000. So
7,000 campur 9,000, end of second year you sudah kumpul the money 16,000, the income. But I still cannot get back my modal, right? Because my modal is 30,000. So 30,000 kumpul 16,000 yang saya sudah dapat, I still need 14,000 to get back my 30,000. Okay, ini tolak ni. So end of second year, I still need 14,000 to capai 30,000. So I go on. Tahun ketiga, soalan kata income dia, aliran tunai masuk 10,000. So end of third year, I sudah ada 16,000 kan. So campur lagi 10,000, end of third year, I sudah ada 26,000. So mean end of third year, I perlu lagi 4,000 sahaja untuk dapat 30,000. So ini tolak ini. So means that in order to get back 30,000, I still need 4,000 only. Okay. Then we go on. Okay. Dari tahun keempat, income ialah 16,000. So kita dapati, tadi cikgu kata we still need 4,000 and yet you got 16,000. 16,000 ini ialah the whole year of tahun keempat. Okay, tahun keempat you got whole year 16,000. But actually you need another 4,000 only to get back your 30,000. Erti dia, so you can see that pada akhir tahun 3, you need another 4,000 only. So, and tahun 4, you will get 16,000. So actually you tak perlu satu panjang, you tak perlu until end of tahun 4 to get 4,000, right? Maybe just a few months, January, February macam tu, you sudah dapat 4,000. So dari situ you draw a line, means that you perlu 3 tahun and a few months plus a few months from tahun keempat. So macam mana nak kira, kita tengok form ini, cara kiraan dia. So you draw a line first. 3 plus a few months from tahun 4. So 3 tahun plus. Okay, right? 3 tahun kan, end of third year, you sudah ada 26,000. You just need 4,000 from tahun 4. So tahun 4, the whole year, 1 tahun 12 bulan, you will get 16,000. Kan 16,000 ialah untuk sepanjang tahun keempat. So berapakah 4,000 out of 16,000? If one whole year you will get 16,000, so 4,000 is how many months? So 3 bulan. So means that in order to get back your 30,000, you just need depo bayar balik, you get back your money is 3 tahun plus 3 bulan. Then you will get back your 30,000. Okay. Ataupun cara lain, you tak nak tunjukkan bulan, you just end up your jawapan dengan tahun pun boleh. So you tak perlu darab 12 bulan. You just use this one, then you will get 3.25 tahun pun boleh diterima sebagai jawapan. So as I said, now kita nak buat keputusan kan, takkan kita nak tunjuk mesin X saja. Kita kena compare dengan mesin Y. We'll see which one akan dapat balik your 30,000 dalam masa yang paling pendek. Okay, so now cara yang sama you show mesin Y. Okay, sama juga you buat kolom yang ni, tahun aliran tunai masuk bersih, aliran tunai masuk yang terkumpul, then end of the year how much money you need to get back your cost modal. Okay, so ikutlah soalan. Cost modal untuk mesin Y 40,000. So tahun pertama you get 6,000. So you terkumpul end of the year 6,000 sahajalah. So remember our purpose is to get back 40,000. So 40,000 and yet now you get 6,000 already. So end of first year you still need 34,000 to get back your 40,000. Okay. So second year you get aliran tunai masuk 8,000. So add up 6,000, 8,000, end of second year you sudah ada 14,000. 14,000 kita tolak berapa yang sepatutnya kita nak. So end of second year I still need
I masih perlu 26,000 untuk dapat balik 40,000. So, I go on. So, third year, ini semua diberi dalam soalannya, I just kumpulkan. So, third year 10,000, so I kumpulkan 40,000 add 10,000, so end of third year, I sudah ada 24,000. So, minus 40,000 mean I still need 16,000, 16,000 untuk mendapat balik modal saya. So, means that tahun 3 masih tak dapat lagi modal. Okay, we still cannot get back the money pada tahun 3. So, we go on tahun 4. Tahun 4, the money comes in 10,000. So, before that, sudah ada 24,000. So, end of 4th year, I already got 34,000. So, means that end of 4th year, berbanding dengan 40,000 yang saya nak, I sudah ada 34,000. It means that end of 4th year, I masih perlu lagi 6,000. Okay, perlu lagi 6,000. So, I will go on pada tahun ke-5. Tahun ke-5, you dapat 12,000. So, tetapi I just need 6,000 only. So, means that tempoh bayar balik ialah 4 tahun and plus a few more months from tahun ke-5. Tak perlu sampai end of tahun ke-5, you can get back your 40,000 tahun. Okay, tetapi berapa bulan? Okay, so we use this formula. So, we draw a line. Biar by end of 4th year, I masih perlu 6,000. Draw a line. Okay, 4,000. End of 4th year, I masih perlu 6,000. Okay, I draw a line. So, 4th year, jadi 4 tahun. Okay, plus. Because I still perlu 6,000 kan. So, 1 tahun, tahun ke-5, the whole year you will get 12,000. So, 12,000 is for whole year, 12 bulan. So, berapakah 6,000 out of 12,000? So, actually is 6 bulan. 6 bulan, you will get your 6,000 already. So, by 4 tahun, 6 bulan, you will get back your money 40,000. Okay? Atau you nak lebih senang, you tak nak kira bulan, you just bagi tahun. 4 tahun plus 6,000 bagi 12,000. So, your answer is 4.5 tahun. Okay? That means you need 4 years plus 0.5 tahun to get back your money, 40,000. So, you sudah buat yang ni, then jangan lupa kena buat kesimpulan. Mana satu yang syarikat patut pilih? Mesin X atau mesin Y? So, di sini cikgu tak ada tempat, you buatlah kesimpulan after this. Kesimpulan atau keputusan memberi nasihat. Very obvious. Mesin X, you just need 3 tahun 3 bulan. Mesin Y, 4 tahun 6 bulan. So, yang mana satu yang patut kita pilih kalau mengikut kaedah tempoh bayar balik? Di sini cikgu sudah kata, which one give you the shorter time, you pilih. Because very fast you get back the money. So, nampak obvious, syarikat patut memilih mesin X kerana memberi tempoh bayar balik yang lebih pendek, iaitu hanya 3 tahun, hanya 3.25 tahun berbanding dengan Y yang perlu 4.5 tahun. Okay? Dia dapat jimat masa and can get back the money faster. Dia sangat sesuai untuk syarikat yang menghadapi masalah kewangan and they want to get back the money fast. Okay, jadi syarikat mana yang tak nak tunggu, okay, they want to wait for so long to get back the money. So ini satu kaedah yang senang. Okay, and also the faster you get back the money, erti dia risiko dia juga ada rendah. Ya, sometimes the longer you wait, siapa tahu nanti after a few years ada risiko kan. Okay, macam sekarang sudah ada virus, we never expect. Okay, jadi sesuatu yang mungkin berlaku sesuatu yang kita tak tahu, risiko dia tinggi. So kalau kita guna kaedah tempoh bayar balik, we just choose the project yang mana memberi can faster give you back the money. So dikurangkan risiko.
yang kita tak boleh expect pada tahun-tahun yang akan datang.